Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ni saya nak kongsikan dengan anda 5 tips untuk beli laptop. Of course anda boleh google je sebenarnya tips-tips untuk beli laptop. Banyak aja orang tuliskan. Tapi apa yang saya nak kongsikan dengan anda pada video kali ni ialah berdasarkan pengalaman peribadi saya menjual di kedai komputer Mona Lisa di KB Mall. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Dalam video kali ni saya nak kongsikan 5 tips untuk beli laptop kepada siapa-siapa yang sedang mencari laptop lah. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe sekarang. Jom! Tips yang pertama, beli ikut bajet dan juga performance. Saya antara orang yang tak bersetuju kalau anda nak beli laptop yang terlampau murah dan juga yang terlampau mahal. Untuk laptop ni kan, kita kena tahu yang kita guna laptop ni hari-hari macam kita punya smartphone. Kalau hari-hari kita bantai dia, hari-hari kita balun dia, dia punya hardware dalam tu cikai, memang dia tak mampu deliver lah apa yang kita nak kan. Sama juga, kita jangan beli yang terlampau mahal. Bagi saya laptop ni dia ada certain level ataupun dia ada satu limitation, which is kalau kita beli lebih daripada tu, dia dah jadi satu pembaziran lah. Secara peribadi saya rasa harga yang paling mahal untuk kita beli laptop ni ialah RM6,000 Malaysia. More than that memang satu pembaziran lah. Lebih baik kita buat satu PC gaming dekat rumah, lepas tu kita beli laptop yang ialah sekadar boleh guna untuk kita guna dekat pembelajaran, dekat kita punya kerja lah. Kecuali kita punya kehidupan tu memang nomad, dari Starbucks kita pindah ke McD, daripada McD kita pindah ke Texas Chicken sebab dia punya air boleh refill kan. Kalau kita ni selalu berpindah-pindah macam tu, so no choice, kita terpaksa beli jugalah laptop yang mahal supaya yalah kita kata boleh guna untuk kita punya pekerjaan tu kan. Tapi kalaulah kita ni ada dekat rumah, lepas tu kita pergi ke pejabat ataupun kita dekat rumah pergi dekat universiti untuk belajar, kalau macam tu saya lebih prefer anda beli saja laptop yang sesuai dengan kegunaan pejabat, lepas tu dekat rumah tu buatlah PC yang gila-gila power, barulah kita dapat optimize kita punya kehidupan harian tu. Okey, ada juga kes macam pengalaman saya masa saya menjual dulu dengan adik perempuan lah kan. Dia bukan adik saya lah, maksudnya customer perempuan cantik. Dia saya ada recommend dia, "Dik, belilah laptop ni kan. Laptop ni boleh guna untuk AutoCAD. Dia punya performance power. Adik pun nak sambung belajar engineering kan." Dia tanya saya, dia tanya, "Bang, ada laptop warna pink tak?" Saya macam, laptop yang performance padu warna pink tak ada dik. Tapi kalau nak juga warna pink, kita ada Celeron. Dia pun kata, "Okey bang, ambil yang tu lah." Dan tak sampai sebulan dia datang balik dekat kedai, dia pun mengadu, dia cakap laptop dia slow lah, tak boleh buka AutoCAD lah. That's why saya kata jangan terpengaruh dengan exterior, tapi fokus kepada performance. Lepas kita dah beli laptop tu, nak tampal stiker bagi cantik ke, nak celup dalam cat ke, tak ada masalah. Yang penting performance dia mantap dulu. Ada juga orang tanya, macam mana kita nak tahu performance yang macam mana kita nak? So cara yang paling bagus ialah kita tahu apa software yang kita akan guna. Untuk software ni kan, dia ada 3 jenis software. Yang pertama kita panggil dia CPU intensif, yang mana dia pakai prosesor lagi tinggi compare dengan apa yang dia pakai dekat graphic card. Yang kedua kita panggil dia GPU intensif, yang mana dia pakai graphic card lagi tinggi compare dengan dia pakai prosesor. Dan yang ketiga CPU GPU intensif, dia pakai kedua-dua lah. So kalau anda gamer, saya bagi contoh CPU intensif punya game ialah SimCity, GPU intensif punya game Dota 2, dan GPU CPU intensif punya game GTA 5 lah. Kalau untuk software pula, kalau anda memang nak guna laptop untuk editing video, anda nak guna Adobe Premiere, so anda kena beli laptop yang dia punya prosesor lagi tinggi compare dengan dia punya graphic card. Macam contoh, anda boleh cari laptop yang menggunakan i7 tapi dia pakai MX210 pun tak ada masalah. Harga boleh dapat dalam 2899. Kemudian kalau anda cari laptop yang guna graphic card dia tinggi, memang anda nak guna untuk dia main game, so anda boleh beli L340 Lenovo yang harga 2999, pakai i5 tapi dia pakai graphic card
grafic card GTX 1050, ataupun anda jenis nak guna kedua-dua, software yang memang pakai prosesor dan juga graphic card, so anda boleh beli Asus TUF FX 505D yang menggunakan prosesor Ryzen 7 dan juga graphic card GTX 1660 Ti. Apa-apa pun anda kena tahu anda punya budget dan anda tak boleh kedekut sebab anda nak guna laptop ni lama, paling kurang 3 tahun ataupun 5 tahun macam tu. So kalau pada awal lagi anda dah kedekut, mungkin pada masa akan datang anda kena beli lagi laptop baru untuk sesuaikan dengan apa yang anda nak guna. Macam anda student, anda tak boleh fikir anda nak pakai laptop tu untuk tahun pertama je. Tahun pertama memang anda tak ada belajar AutoCAD. Kalau engineering anda tak ada belajar AutoCAD, anda just belajar C++, Objective-C macam tu, hello world. Tapi bila masuk ke tahun kedua, tahun ketiga ataupun tahun keempat, anda akan start belajar apa kita cakap V-Ray, anda start belajar AutoCAD. Masa tu anda perlukan satu laptop yang power. Tapi kalau awal-awal anda dah beli yang cikai, bila masuk tahun ketiga, tahun keempat, anda terpaksa beli satu lagi laptop lah. So bagi saya ia adalah satu investment yang sangat berbaloi untuk kita cari laptop yang performance dia power. Basically kita punya mak, ayah ataupun orang yang pegang duit, buyer ni, dia ada duit, cuma dia budget kepada kita 2,000 untuk kita beli laptop sebab dia tak rasa macam perlunya untuk kita beli laptop yang 3,000. Tapi kalau kita mampu bagi penerangan yang jelas kepada dia, insya-Allah dia akan beli apa yang kita nak lah. Of course bukan untuk gamer lah. Okey, tips yang kedua, beli ikut penggunaan. Kalau tadi kita beli sebab performance dan juga budget, tapi untuk tips kedua ni, beli ikut penggunaan. Penggunaannya macam mana? Kalaulah kita ni doktor, takkanlah kita nak beli laptop ROG yang besar gedabak, kita nak bawa ke mana-mana, macam tak sesuai kan? Ataupun kita ni video editor, kita nak satu laptop yang screen dia lawa macam tu kan? So kita pergi dekat kedai, kita pun tengok, wish, Mona Lisa ada jual laptop yang 15.6 inci, so aku nak belilah 15.6 inci. Lepas tu kita bawa balik, kita try guna, kita tengok dia punya warna tak cantik, lepas tu dia punya gambar pecah-pecah. Bila kita check, rupa-rupanya memang screen bersaiz besar 15.6 inci, tapi dia punya resolution HD saja. So macam tak kena dengan apa yang kita nak guna lah. Dan macam contoh lagi, agent insurance, public mutual ataupun salesman yang terpaksa jumpa dekat klien, dengan klien dekat mamak, buat presentation, tunjuk graf tu, tunjuk graf ni. Kalau anda beli laptop gaming untuk tunjuk kepada anda punya klien, memang okey, nampak gah, wow, laptop gaming menyala, lip-lap, RGB kan, tapi dia macam tak berapa sesuai. So why not anda beli HP Pavilion X360 yang boleh lipat macam tu. So bila anda nak buat penerangan dekat dia, anda tukar mode jadi mode tablet, so nampak lagi macho, nampak lagi bijak kan. That's why bila kita nak beli laptop ni, kita tengok kepada tips kedua ni, iaitu tengok penggunaan kita macam mana. Dan tips yang ketiga pula, tips yang ketiga ni saya boleh kata tips yang sangat penting. Sebab apa? Sebab daripada 50 orang yang datang ke Mona Lisa, satu ataupun dua orang saja yang ambil cakna terhadap ni, iaitu input-output connection ataupun port-port yang ada dekat kita punya laptop. So port-port biasa yang kritikal yang patut ada dekat laptop ialah HDMI port, lepas tu USB, lepas tu port LAN port lah kita kata kan. Ada banyak juga case customer yang datang beli laptop, dia tengok kepada performance, okey, ini dah bagus dah. Lepas tu dia tengok kepada exterior, oh cantik, okey, dia pakai body carbon, okey, lampu lip-lap. So dia dah nampak okey, dia pun beli. Bila beli, dalam masa seminggu dia datang balik. Bukan sebab rosak, tak rosak. Laptop dia memang tak rosak, performance pun okey. Apa yang dia tak puas hati ialah bila dia nak buat presentation, dia check tak ada port HDMI. Benda ni dia tak tanya kita, so kita pun tak bagi tahu. Tu silap kita lah. Tapi ialah sebab kita semua terlepas pandang, customer terlepas pandang, salesman pun terlepas pandang. At last berlaku macam ialah marah-marah semua tu kan. Benda tu kita nak elakkan lah. That's why sebelum kita beli, kita check dulu kita nak pakai port apa. Common macam saya bagi tahu tadi lah, kena ada USB port, lepas tu kita kena ada LAN port dan juga HDMI port lah. Even kita kena hati-hati sekarang. Sebab apa? Sebab kebanyakan laptop baru dia datang dengan USB 3.0 Type-C. Type-C punya port sebenarnya sangat praktikal. Dia boleh guna untuk power, dia boleh guna untuk data, dan kita tak perlu fikir ni cucuk masuk ke tak. Cucuk okey, atas tak. Alah salah, buka bawah. Tak masuk juga. Rupanya kat atas, cuma kena cucuk elok-elok kan kita kata kan. So USB Type-C kita just cucuk macam ni. Tapi USB Type-C walaupun dia sangat bagus, dia masih lagi tak praktikal dekat Malaysia. Maksudnya orang kita masih tak boleh accept lah. Even kalau
kita cakap kan, terus terang bila saya pergi dekat sekolah-sekolah pejabat, bila saya check dia punya projektor, masih ada lagi yang pakai VGA, which is bagi kita VGA ialah satu teknologi yang agak lama lah sebenarnya kan. Tapi nak cakapnya Malaysia memang agak lambat lah dalam kes-kes macam ni. Macam contohlah dekat Lenovo Yoga, Lenovo ada keluarkan satu laptop baru iaitu Lenovo Yoga. Dekat Lenovo Yoga tu dia just ada 2 port saja, dan kedua-dua port ni ialah USB Type-C. Customer datang tengok, lawanya laptop ni, nipisnya, ringannya, pusing kan. Tapi bila nak beli, kita pun bagi tahu, bang, laptop ni dia tak ada port USB Type-A. Laptop ni dia tak ada LAN port. Laptop ni dia tak ada HDMI port. So customer pun macam cancel lah dik. Sampai kan Lenovo terpaksa buat satu promotion, which is kalau anda beli Lenovo Yoga, anda akan dapat USB hub Type-C. Kemudian kalau anda gamer, port yang paling penting untuk gamer selain daripada Type-A tadi, USB Type-A, anda kena ada juga LAN port. Sebab apa? Sebab connection internet secara LAN lagi stabil compare dengan connection internet secara Wi-Fi. Sebut tentang Wi-Fi, anda pun kena check juga laptop tu dia datang dengan Wi-Fi BGN ataupun laptop tu datang dengan Wi-Fi AC. Kalau nak power, of course kita kena ambil Wi-Fi AC lah. Kalau nak lagi power, kita kena ambil Wi-Fi AX. Okey, kita pergi kepada tips yang keempat, which is laptop kita tu upgradable ke tak? Laptop kita tu boleh dipertingkatkan lagi ataupun tak, kita katakan boleh di-upgrade ke tak? Macam tu lah lebih kurang kan. Kalau anda tanya saya, dalam banyak-banyak hardware komputer, kita kata processor, graphic card, RAM, storage, SSD, lepas tu size dia, screen dia, lepas tu battery, dalam banyak-banyak hardware ni, yang mana paling penting untuk kita beli laptop ada 2 saja, iaitu processor dan juga graphic card. Sebab apa? Sebab kedua-dua makhluk ni dia tak boleh nak upgrade dah. Dia memang kekal macam tu. Walaupun orang kata untuk graphic card kita boleh pakai eGPU, external GPU. Tapi bagi saya eGPU tak berapa praktikal. Kita kena beli power supply, kita kena beli adapter. Lepas tu kadang-kadang berlaku bottleneck antara processor dan juga graphic card, which is saya rasa memang tak berbaloi langsung lah untuk kita guna external graphic card ni. So, dua makhluk ni sangat penting. Makhluk-makhluk lain kita boleh upgrade. Cuma kita kena tengok juga laptop kita tu mampu tak untuk upgrade. Macam mana dia nak upgrade? Saya bagi contoh lah. Ada satu laptop Asus K-series K404. Anda boleh check. So laptop Asus K404 ni dia ada 2 model. Kita tengok dia punya spek tu nampak sama. Dia pakai i5, dia pakai 4GB RAM, hard disk 1TB, graphic card dia pakai MX120. Totally sama dengan dia punya exterior, dia punya outlook sama sebiji. Tapi ada satu harga 2399, satu lagi harga dia 2499. Kenapa berlaku macam ni? Sebab dekat 2399 ni RAM dia dah lekat atas motherboard. Anda dah tak boleh nak cabut dah. Dia just ada satu slot kosong. Kalau anda nak tambah RAM, anda kena tambah dekat slot kosong tu sajalah. Tapi untuk 2499 ni, kedua-dua slot kita boleh guna. Let's say kita nak upgrade ke 32GB pun tak ada masalah. Satu letak 16, satu lagi pun letak 16GB lah. So ini yang saya maksudkan dengan upgradable ataupun tak. Of course semua laptop memang boleh upgrade lah. Cuma sampai level mana dia boleh upgrade. Macam contoh lagi, M.2 SSD punya slot. Ada laptop yang offer kepada kita dia punya slot. Adalah slot tu kita kata. So kita boleh top up SSD. Ada laptop yang offer kepada kita M.2 SSD punya slot saja. Ada laptop yang offer kepada kita NVMe slot saja. Dan laptop yang power dia offer kepada kita combo M.2 SSD punya slot. Kita boleh cucuk NVMe SSD ataupun kita boleh cucuk M.2 SSD. Which is benda ni lah yang membezakan harga pada laptop tu. So tak pelik kalau anda pergi cari laptop nanti, anda tengok laptop ni sebiji sama. Laptop kanan dan kiri sebiji sama. Dia punya model pun nampak sama. K404. Warna pun sama. Tapi kenapa 2399, 2499? Ni mungkin pekedai markup kot. Ni harga Yahudi kot. Perkara sama. Dan akan datang, anda akan jumpa banyak laptop yang harga berbeza dalam RM200. Tapi totally sama. Dari segi harga, dari segi upgradable tu pun sama. RAM slot pun sama. Apa yang membezakannya ialah laptop ni dia sudah datang dengan Office Home and Student. Laptop ni dia tak datang lagi dengan Office Home and Student. So beza dia dalam RM200 Malaysia macam tu lah. So itu tips yang keempat. Dan last kali kita pergi kepada tips yang kelima, iaitu after sales service dan juga warranty. Kita kena ingat yang laptop ni kita bukan nak pakai 2-3 hari, tapi kita nak pakai dia hari-hari. So bila kita pakai hari-hari, kemungkinan untuk rosak
rosak tu tinggi. Untuk barang elektronik kan, tak kisahlah laptop ke, smartphone ke, TV ke, aircon ke, tak kisah, possibility untuk dia rosak tu ada. That's why brand-brand besar macam Acer, Canon ataupun Accent untuk aircon kan, dia akan bagi kepada kita benda yang kita panggil dia sebagai warranty. Dia tak berani bagi kepada kita garanti. Laptop ni saya garanti tak rosak. Dia takkan berani bagi macam tu. That's why dia bagi kepada kita warranty. Jaminan dalam masa tu, let's say rosak dalam masa 2 tahun, mereka akan tolong repair kepada kita secara percuma. Benda ni lah yang kita panggil dia sebagai warranty. Dan kalau kita sebut tentang warranty, dia kebanyakan warranty atas muka bumi Malaysia ni dia tak cover physical damage. Let's say kita tengah guna laptop, kita ambil Dalgano coffee, kita tuang atas kita punya keyboard kita rosak, yang tu dia tak cover. Ataupun kita main Dota 2, lepas tu kita punya kawan feed, kita pun tumbuk skrin sebab terpuas hati, so skrin kita pecah, tak cover warranty. Warranty dia just cover malfunction punya hardware lah. Macam contoh tiba-tiba kita punya keyboard tu dia automatic tekan ke, ataupun dekat skrin kita berjalur kuning ke, ataupun motherboard tiba-tiba tak hidup ke. So benda-benda macam ni mereka akan repair kepada kita secara percuma lah. Dan untuk warranty ni juga anda kena tahu yang adapter dan juga bateri, walaupun warranty anda 3 tahun, adapter dan juga bateri punya warranty 1 tahun saja. Tak kisah mana-mana brand lah. Dan bila kita sebut tentang warranty, brand yang paling power warranty ni ialah Acer. Sebab apa? Sebab dia ada 16 service center seluruh Malaysia. Bayangkan, Malaysia ada 14 buah negeri saja, tapi Acer punya high point service center dia ada 16. So let's say anda beli laptop dekat Mona Lisa KB Mall, anda pergi sambung belajar dekat Sarawak, rosak, tiba-tiba rosak dekat Sarawak sana. So anda boleh hantar terus dekat high point dekat Sarawak, dan dia akan repair direct lah. Anda tak perlu hantar balik ke Mona Lisa hantar ke Acer, tak perlu. Anda hantar direct dekat Acer dekat Sarawak lah. So bila sebut tentang warranty lagi, brand yang anda kena hati-hati ialah brand custom dari Malaysia. Saya ada baca dekat Facebook, banyak orang komplain tentang Illigear punya after sales service, katanya teruk. Even saya ada kawan yang memang ada pengalaman peribadi dengan Illigear. Dia beli laptop Illigear, masih dalam tempoh warranty, dia punya temperature naik mencana, hantar dekat Illigear repair, tiba-tiba dia kena charge 60 atas alasan tukar thermal paste. Sedangkan kalau kita beli laptop Asus ke Acer ke, kalau kita punya temperature tu rosak, lepas tu dia dia punya motherboard rosak ke, tukar thermal paste ke, as long as dalam tempoh warranty, benda tu ialah percuma lah. Saya tak pasti sama ada Illigear dah improve ataupun tak lah. Saya juga ada case customer yang beli laptop MSI. Dia beli laptop MSI, dia main bukan Mobile Legend, League of Legend. Lepas tu ada lag macam tu, dia komplain dekat kita. Dia pun kata yang kita jual laptop clone, kita jual laptop fake lah. Tapi bila kita check balik, rupanya masalah driver. Bila kita reformat balik, dia boleh guna macam biasa. Tapi yalah, benda dah terlanjur kan. Boleh jadi ke habis cerah macam tu kan? Macam baru beli je tiba-tiba rosak. Actually memang boleh jadi. Ada banyak je kes macam ni. Dan kes yang paling teruk kita pernah dapat ialah laptop tu masih cantik dalam kotak, seal, ada selotip, tak ada orang buka lagi. Memang tak ada kesan pisau, tak ada kesan gunting. Bila kita buka tengok skrin dah pecah. Benda ni kita panggil dia sebagai DOA, damage on arrival. Rosak bila sampai macam tu. So benda macam ni kita kena apply balik dekat supplier, kena minta dia ganti, dan supplier akan minta dengan brand-brand besar ganti. Macam tu lah dia punya flow. So itu 5 tips penting sebelum anda beli laptop lah. Kalau anda masih lagi ragu-ragu, anda tak tahu nak pilih laptop yang mana, jangan risau. Sebab apa? Sebab saya ada. Anda boleh DM anda punya budget dan juga anda punya penggunaan kepada saya. Saya tolong recommend anda A sampai Z. Kalau anda tak kisah, anda boleh beli dengan Mona Lisa. Tapi kalau anda rasa macam, sebab Mona Lisa jual pada harga standard retail price, tapi kalau anda rasa nak murah, anda boleh beli dekat online lah. Of course, anda kena fikir juga tentang after sales service tadi. Kalau anda beli dekat kedai-kedai, anda rosak, laptop anda rosak, anda boleh blame pada mereka. Anda boleh minta mereka bertanggungjawab atas produk anda. Tapi kalau anda beli dekat online, kemungkinan besar masalah dengan kedai tu besar lah, kita cakap kan. Sebab online kita tak kenal dia, kita tak jumpa dia depan-depan. Of course, kita boleh cari brand kedai besar yang ada dia punya online store. Mona Lisa pun ada, Lazada, Shopee, kita ada semualah. Apa-apa pun, saya sediakan link dekat bawah. Kalau anda berminat untuk beli, saya recommend beberapa laptop yang saya rasa berbaloi untuk anda beli. Kalau anda berminat, anda boleh klik link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Kalau anda ada sebarang soalan, cadangan atau apa-apa saja, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah, ataupun anda boleh DM saya dekat saya punya Instagram @ashrafjeffrey. Bereboh, jumpa lagi.